Ini adalah Puan Dila, founder Raihana. So Puan, apa khabar? Okey, Alhamdulillah, syukur sihat hari ni. Okey. Saya rasa ini jemputan kali pertama bila kita sebenarnya baru balik umrah. Dan rasanya masa perjalanan journey di umrah tu ada banyak benda yang kita belajar. Saya rasa memang ini platform yang kita nak bagi tahu apa yang kita dapat. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali kita dalam Decode Agent to You untuk episod yang ke-6. Ya kan. So Alhamdulillah hari ini saya kedatangan satu tetamu yang di mana terdatangnya satu tetamu yang kalau dulu tu saya nampak produk dan brandnya tu di atas billboard. Oh ya. Okay. Pernah mungkin dalam kat social media tu banyak lah kan. Dan ada beberapa orang-orang juga, ejen-ejen yang selalu rajin tag saya kalau cerita pasal produk. Ada beberapa yang saya ingat. So saya perasan lah nama Raihana tu. Alright. So tak lain tak bukan. So kita bersama dengan Puan Dila. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedama nasib baik panggil saya nama betul. Sebab first time orang datang sini panggil saya Puan Raihana. Saya pergi mana-mana pun orang akan panggil Puan Raihana, Puan Raihana. Puan rasa kenapa tu Puan? Mungkin sebab dah terlekat body tu kot Aish. Tapi saya nak bagi tahu hari ni Raihana tu sebenarnya nama anak saya. Tadi kita dah episod ke-6 tiba-tiba. Betul. Sesuai untuk saya anak yang ke-6. Jadi nombor tu memang istimewa lah kot Nanti kita nak tengok apa kita nak boleh bagi tahu 6 tips kot. Boleh. Kita boleh bagi inspirasi kepada ramai usahawan. Betul. So, bagi saya sangat percaya segala apa yang terjadi tu bukan satu kebetulan. Betul. Dia mesti dirancang dan dengan izin Allah adalah kita kat sini. So Puan, kalau saya boleh share sedikit lah tentang Puan Dila ni kan. Nak share apa tu? Produk yang saya sendiri, saya dapat banyak produk daripada Puan Dila. Oh ya. Pernah HQ ada hantar produk. Betul. So yang saya suka dan saya selalu amalkan sampai sekarang antara ni lah. Habatus Sauda. Habatus Sauda. Kalau madu sebab saya bukan tak suka. Sebab terlalu manis ke? Aduh. Tapi Habatus Sauda tu yelah kadang-kadang bukan apa. Kita ni bukan orang yang agak baik ataupun Islamik sangat. Tapi so bila ada, tapi dalam suplemen tu ada Habatus Sauda tu, so secara tak sengaja pun Alhamdulillah sunnah-sunnah yang ada tu pun kita amalkan juga. Betul lah tu. Sambil menyelam minum air, maksud bila kita amalkan dapat pahala juga. Betul. Sebab kita ikut sunnah Rasulullah. Betul. Salam. Right. So kita tak nak buang masa sebab ada banyak benda. Dan saya rasa tajuk hari ni antara tajuk-tajuk yang saya sendiri excited, tak sabar nak melalui podcast ini. Pasal ni kita pun tak tahu apa endingnya kan. Kita cuma go kita with the flow. Setuju. So kita nak tengok apa benda yang boleh kita kongsikan nanti. Faham. Saya rasa macam saya pula host. Tak apa, jangan risau. Biar saya je yang senyap kan. Betulkan saya. Bukan apa, itu kalau tanda tu tandanya dah mula selesa. Betul lah tu. Kadang-kadang tanda manusia ni, sebab saya dah bilang sales kan. So tanda-tanda orang tu dah mula selesa, dah mula percaya apabila dia mula terbuka Puan. Okey. Kan. Right, so ini adalah Puan Dila, founder Raihana. So Puan, apa khabar? Okey, Alhamdulillah, syukur sihat hari ni. Saya rasa ini jemputan kali pertama bila kita sebenarnya baru balik umrah. Dan rasanya masa perjalanan journey di umrah tu ada banyak benda yang kita belajar. Saya rasa memang ini platform yang kita nak bagi tahu apa yang kita dapat kot. Faham. Alright. So bercerita tadi pasal umrah lah kan. Masuk tiba-tiba pasal umrah kan. Sebab kadang bukan apa, biasanya kalau orang balik umrah tu kita yang pergi melawat. Ini kita yang datang melawat. Masya Allah. Kan, so maksudnya ada susunan Tuhan Allah tu kat sini supaya mana tahu semua orang yang melihat Decode Agent to You hari ni dapat sedikit ibrah lah. Kalau tak dapat sikit pun ada rasa rindu nak pergi ke sana. Betul. So Puan, sebelum tu kita cerita sedikit background lah kadang-kadang sebelum masuk yang lebih detail. Kan. So untuk Puan sebagai seorang founder sekarang ni kan, boleh tak cerita sedikit sedang background tu macam ni, daripada pengalaman ke, pernah kerja ke, background kok sekarang kan ramai orang cakap macam ramai yang background engineering, mechanical, tiba-tiba habis Puan Dila ni background dia apa sebenarnya? Kok lah sama ke kan. So sebab tu kadang-kadang kita nak kena tahulah, sebab ramai orang cakap kalau tak kenal maka tak kenal lah, maka tak cinta. Jadi saya bagi you all kenal dulu. Boleh. InsyaAllah. Silakan Puan.
Okey, bismillah. Nama saya Dila. Okey. Atau ramai orang panggil Dila Mansyur lah. Faham. So saya berasal daripada Pantai Timur di Pahang, Kuantan. Okey. Dekat dengan pantai kan. Jadi orang Pantai Timur ni terkenal dengan sopan santun. Betul. Kan? Kita tiap sikit. Tapi sebenarnya background saya, kalau nak tanya background saya apa, saya datang daripada latar belakang yang belajar perundangan. Okey, perundangan, belajar di peringkat diploma di KUZA. Lepas tu kita sambung degree di UKM dan master di UKM juga dalam bidang perundangan. Okey. Lepas tu kita masuk pula, lepas habis master tu kita terus terjun dalam bidang pendidikan. Kita jadi lecturer sekejap. Faham. Saya pernah jadi lecturer di KPTM, mengajar undang-undang bisnes. Okey, faham. Untuk student account dan juga untuk student business lah. Faham. So nak kena cerita semua ke? Tak apa, kalau nak cerita kita dengar, yang risau. Okey, lepas kita jadi lecturer, lepas tu masa tu saya dah ada anak yang kedua, suami minta saya berhenti kerja. Faham. Berhenti kerja sebab dia kata jaga anak. Okey. Masa tu mungkinlah kita punya perasaan tu rasa macam sedikit lah rasa macam memberontak kot masa tu. Okay. Tapi sebab kita faham, kita follow dan kita memang berhenti kerja. Walaupun yang kita nak jadi lawyer masa tu 10 tahun kita belajar ni nak jadi lawyer ni. Tapi end up dengan jadi lecturer, tiba-tiba jadi suri rumah sepenuh masa. Sepenuh masa sampai sekarang. Tak ada sampai sekarang, kita jadi kat Rihanna lah. Oh, okey. semasa itu. Faham. Okey, lepas tu bila kita jadi suri rumah tu, sebab kita dah terbiasa dengan keadaan kita kena bergerak. Okey. Okey, sebab saya daripada kecil memang diajar, dididik dengan kalau nak apa-apa kena buat sendiri, buat sendiri untuk dapatkan apa-apa. Faham. Saya anak yatim masa umur 11 tahun. Faham. Okey, so hidup saya biasa dalam keadaan yang bukan senang. Okey. Jadi saya sangat malu untuk nak meminta duit ke apa ke. So saya biasanya akan cari sendiri, macam dulu macam ayah saya kalau nak duit belanja lebih-lebih, ayah saya seorang petani, mak saya kerani je. Faham. Okey, kalau nak apa-apa duit lebih kena cari sendiri. Okey. Dekat rumah saya tu saya ingat lagi Sedharma, kat rumah saya ada 2 batang pokok. Okey. Satu pokok jambu, satu pokok ciku. Menarik. Okey, menarik kan? Pokok jambu tu yang banyak memberi saya pelajaran sampai sekarang. Pokok jambu. Pokok jambu tu, ibrah pokok jambu. Wow. Nanti ada tajuk dia, ibrah pokok jambu. 30 biji jambu, harga dia RM1 kalau saya boleh jual. Okey. Setiap kali orang tambah nak beli, saya akan berlomba-lomba dengan adik-beradik nak petik buah jambu nak jual. Untuk dapat RM1. Untuk dapat RM1 tu. Nanti duit tu boleh buat belanja sekolah kan. Sebab saya bukan datang daripada orang yang senang. Faham. Jadi apa saja buah yang ada itulah yang kita akan jual kan. Okay. So bila kita dah besar, kita dah habis, kita dah biasa pegang duit, tiba-tiba jadi suri rumah nak meminta pada suami, memang boleh je, tapi kita rasa segan. Faham. So start dari situ saya kata tak boleh ni duduk rumah saja ni. Faham. So saya pun buat apa tahu? Sedama mungkin tak percaya yang dulu jadi lecturer, tiba-tiba boleh buat car boot sale dekat Tasik Cempaka dekat Bangi tu. Kat Bangi? Ya, saya buka car boot jual bundle baby Jepun. Saya berjual bundle baby. Okey. Jual satu balai tu harga 700. Betul. Lepas tu kita akan dapat baju yang macam sampah, baju yang bagus. Dia random je. Buka pada waktu tu ke ataupun dah buka awal dah? Dia bagi kita memang random je. Okey, bayar 700 dapat satu balai. Betul. Okey, siapa yang pernah menceburi industri bundle ni, dia tahu lah apa yang saya cakap ni. So kadang-kadang kita akan dapat baju teruk sangat. Okey, kita dapat macam-macam baju. So apa yang saya buat, walaupun saya meniaga bundle sahaja, tapi saya selalu yakin dan percaya kalau kita nak buat apa-apa mesti buat dengan sehabis baik. Faham? Okey, itu yang saya belajar daripada saya belajar bundle, buka car boot sale tu. So saya akan basuh semua baju tu, saya akan gosok, saya akan hanger, lepas tu saya pergi Tasik Cempaka tu, saya jual baju tu. Faham? RM5. Tapi saya akan jual dalam bentuk ada plastik, ada label, saya pergi buat SSM lagi. Nama syarikat saya tu Ukasyah Bundle Enterprise. Okey. Walaupun saya jual bundle tu berjalan tau, tapi saya memang terdidik dengan buat benda tu semua kena ada apa ya? Proper lah structure sikit. Betul. Kan. Adakah sebab background law mungkin itu yang menyebabkan kita rasa macam alang-alang dah belajar law ni, ikut je lah peraturan. Kita buat je lah kan. So saya rasa mungkinlah sebab tu kot nampak macam beria sangat. Tapi walaupun apa pun saya rasa pengalaman kat situ banyak yang mengajar saya sebab benda tu daripada bawah kan. Setiap kali habis tu saya sangat happy. Setiap kali balik tu habis lah? Ya, habis. Biasa berapa lama boleh habis tu? Dalam satu tu mungkin lah, dalam satu balik tu mungkin dalam sebulan kot. Sebab kita bukan pergi hari-hari kan. Tapi sebenarnya apa yang saya suka ialah bukan sebab nak mengejar duit sangat, tapi kita seronok.
kita seronok berniaga, jumpa orang, cerita ke orang, bagi benda yang best, benda yang baik. Walaupun apa saja yang kita jual sebenarnya. Faham. Itu pun belum lagi kalau cerita saya jual tudung, kan pergi dekat Chowkit cari tudung, tapi banyakkan tudung tu saya yang pakai sendiri ataupun anak beranak. Maksud tak menjadilah tu, jual tudung tu tak menjadi. So itulah antara pengalaman sebelum saya buat Rehanah ni. Alright. So kalau saya go through balik pelan-pelan lah perjalanan bisnes kan, Fadila ni kan, yang kan, memang penuh nak duri lah kan, daripada nak jadi lawyer, mungkin dah belajar lawyer 10 tahun tu kan, 10 lama tahun kan? Sebab dia daripada diploma, lepas tu degree 7 tahun dah kan, lepas tu master 2 tahun. Lepas tu dah dekat 9 tahun barulah habis. Waktu jadi tapi lecturer. end up dengan jadi lecturer, lepas tu jadi serumah. Tapi sebenarnya dekat situlah starting pointnya, sebab sebenarnya niat asal kita apa nak jadi lawyer tu, niat asalnya ialah saya memang suka bantu orang start daripada kecil lagi. Faham? Bantu orang dari segi mana? Macam contohnya masa saya umur 10 tahun, saya ada seorang jiran yang sebenarnya dia ada masalah, yang last kali kita nampak find out dia ada di muka depan metro, dirogot oleh ayah. Itu satu kes. Bila saya sekolah menengah, saya pun dapat kes kawan baik saya sendiri yang dia super student kat situ, pun perkara yang sama juga. Dan dia tak pernah cerita kat siapa-siapa melainkan pada saya je. Alright. So dua kes ni menyebabkan saya rasa siapa sebenarnya yang boleh bela dia. So rasa nak jadi lawyer tu daripada kes tu. Dua kes tu. So aim saya sebenarnya nak tolong orang je. Faham. So bila Allah tak takdirkan saya di situ, ditakdirkan dalam Rehanah, tapi saya masih boleh bawa semangat nak tolong orang tu melalui rupanya jalan yang lebih besar lagi kot. Itu manisnya bila Allah switch plan kita tu. Setuju. Kita mesti yakin dan percaya sebenarnya Allah nak divert kepada tempat yang jauh lebih baik yang kita tak sangka. Masya Allah. Tapi you kena ada impian yang betul jelas dengan Allah je. You nak buat apa? You nak jadi lawyer tu sebab you nak berbangga ke, you nak apa? Kalau sebenarnya you nak bantu orang je, Allah akan lorongkan kat mana-mana jalan pun. Even pun you nak buat jual banda, tak ada kan, you buat betul-betul. Faham. Sebab essence of lawyer nak menolong orang tu tetap mengalir juga, betul tak? Okey, faham. So Fadila, saya dah mula excited ni. Bukan apa, kadang-kadang ada ramai yang akan mengalami situasi macam Fadila, yang di mana dia dah mengorbankan masa 10 tahun belajar dalam lawyer, dapat belajar kan. So benda tu mestilah kalau kita tak passion ataupun kita tak suka dengan benda tu, kita tak akan boleh bertahan sampai 10-9 tahun. Kadang-kadang mungkin kalau kita hanya sekadar ikut apa yang nah belajar lawyer. Betul. 6 bulan, 1 sem, 2 sem dah. Sebab tak boleh nak bawa. Betul. Kan? So maksudnya apa yang puan lalui ni adalah benda-benda yang puan suka dan puan enjoy. Betul. Saya rasa bila you cakap pasal passion, saya rasa itu benda yang sangat-sangat penting. Sebab passion ni akan drive you, semangat you, kecekalan you, sebab ujian akan datang. Ujian akan datang dalam pelbagai bentuk. Setuju. Tapi kalau you tak ada passion, you akan cepat mengalah bila you ditimpa ujian yang bertimpa-timpa tu. So sebenarnya sebab passion tu lah, saya walaupun masih diploma, kawan-kawan saya semua dah masuk kerja komen. So saya ada 2 orang je yang boleh masuk kan, masuk pursue untuk belajar degree. Faham. So masa tu pun macam-macam je boleh kita rasa lama nak kena belajar lagi 4 tahun. Nak hadap benda yang sama lagi. Nak kena buat thesis apa semua. So kita buat lagi 4 tahun. Tapi rasa macam jenis tak berhenti belajar, suka belajar, sambung lagi master lagi 2 tahun. Tapi walaupun tak boleh dapat apa yang kita buat tu, tetap teruskan je. Sebab passion tu nak menolong orang kan. Maksudnya teruskan apa? Teruskan lagi yang bidang tu walaupun tak jadi lawyer, so boleh mengajar budak-budak undang-undang kan. Faham. So buatlah juga. So jadi lecturer tu. Itu jadi lecturer tu. Dan soalan saya, bila dah jadi lecturer tetap dalam undang-undang tu, tiba-tiba kena jadi suri rumah. Yang di mana kita kena melepaskan benda yang kita suka puan. Ya. Kan kadang-kadang ialah benda tu kalau kita baru start is okay lah. Tapi ni dah 10 tahun, 9 tahun. 9 tahun lebih. Kan kita mengharapkan macam kita mengharapkan orang lain support kita. Tiba-tiba macam switch macam tu je. Macam tu je kan. Kan dia memang kira macam tu je. So bukan tentang puan, mungkin puan dah selesai lah masa tu. Tapi for that time, how you handle yang tiba-tiba macam kalau budak-budak muda sekarang dia memberontak lah. Betul. So, macam mana puan, mungkin masa tu dah duit pun dah habis banyak dah kat situ. Ya betul. Masa dekat 10 tahun dah kat situ. Dan benda tu pun benda yang kita minat, tiba-tiba jadi suri rumah. Macam mana cara saya nak handle benda tu? Masa situasi dapat keputusan, saya tak tahu lah husband panggil apa kan. Nanti dia kata tak, mungkin dia bagi surat ke ataupun dia cakap one to one ke. Awak boleh tak jadi suri rumah?
Okey. Macam dapat je tu. How menerima keadaan tu? Okey, tentu yang pertama sekali memang kita akan rasa alamak macam tu kan. Faham. Sebab kalau cakap pasal duit yang nak dihabiskan. Okey, alhamdulillah masa saya belajar diploma tu saya dibantu oleh duit zakat. Okay. Sebab saya kan anak yatim start daripada umur 11 tahun. So aim kita tu bila kita dah menjadi penerima zakat, kita nak pula membantu satu hari nanti. Kalau kita tidak ada kerjaya yang baik, betul kita nak membantu. Faham tak saya punya konflik bila saya terpaksa jadi isteri rumah? Mana sumber duit tu? Dah terfikir ke arah situ lah. Ya, masa tu. So satu, kita tak boleh give back balik. Masa tu kita tahu ada timbang balas yang kita kena fikir sebelum kita decide benda yang sangat besar dalam hidup kita. Yang sebenarnya paling utama ialah macam mana harapan ibu saya. Okey? Ibu kan daripada kecil dia nak nampak adalah anak-anak dia seorang ibu tunggal yang bertungkus lumus, baik, lepas tu cuci pejabat, jual macam-macam, nak support anak dia belajar. Tiba-tiba anak dia isteri rumah. Okey, macam mana peranan dia sebagai ibu masa tu? Dia boleh ada dua pilihan, sama ada dia teruskan untuk paksa saya untuk terus kerja sebab ini kita punya gini-gini, ataupun dia sebagai seorang ibu memberi nasihat yang baik. Alhamdulillah ibu saya walaupun dia kata benda ni berat, tapi ikut je cakap suami. Mesti ada hikmahnya dekat situ. Faham. So saya rasa kalau tak ada kata-kata keramat daripada seorang ibu pun mungkin kita tak boleh lalui dengan tenang. Dengan tenang. Faham. Tapi alhamdulillah kita selalu yakin perancangan dia tu yang ke atas tu lebih baik kot. Dan memang selepas 12 tahun daripada tu kita nampak kesannya yang sebenarnya kita just niat yang baik, usaha yang baik, dan Allah akan bagi reward yang kita tak sangka-sangka dalam perjalanan tu. Niat kita yang nak tolong orang tu, saya ada je orang dapat nasihat dari segi perundangan ke anak saya mengandung luar nikah macam mana saya nak buat ni. So masih dapat juga soalan-soalan macam tu. Kita masih dapat je bantu tanpa kenakan fees pun. Faham tak? Maksudnya kita boleh je teruskan apa yang kita nak buat tu, dan Allah bagi balas tempat lain lagi banyak lagi. Masya-Allah. So tenang-tenang je lah. Kalau Allah dah switch plan kita tu, pasti Allah nak lorongkan ke tempat yang lebih baik. Setuju. Sebab tu kadang-kadang apabila kita switch plan, kadang-kadang bukan masalah Allah tu switch plan kita, kadang-kadang waste tukar jalan pun kita dah gelabah. Betul. Kadang-kadang bukan salah waste pun, salah kita salah jalan. So bila macam sepatutnya simpang ke kiri, kita terus. Betul. Kan? Dan tak semua orang pun kadang-kadang dia boleh menerima hakikat macam alah, dia akan marah dulu. Betul. Kan macam mungkin dah dikejar masa, nak cepat sampai, ada janji, tiba-tiba macam kenapa? So kita akan tanya kenapa time ni lah dia nak terlepas simpang, time inilah kan. Sebab tu kadang-kadang saya pun sendiri belajar juga Puan, kadang-kadang bercerita tentang perubahan ataupun benda-benda keputusan-keputusan besar yang kita nak kena buat. Memang saya akan try untuk macam Puan tadi lah, ambil masa untuk kita try untuk berfikir 360 lah. Betul. Saya selalu macam bahasa mudah ni, kita selalu bersangka baik dengan Allah kot. Kan kita ni tak adalah baik mana. Cuma bila dalam sales ni Puan, kadang-kadang kita berusaha dengan ramai orang. Betul. Kan kita dapat klien yang macam-macam, kita train ramai orang. Dan kadang dia dah buat yang terbaik kan, dah buat closing tapi tak dapat. Tapi kadang-kadang Allah tu akan hantar tiba ada orang yang akan datang, tanya produk kita, okey nak set ni, kita dah bagi close. Betul. Mungkin benda tu kita tak perasan, kita rasa macam benda tu adalah benda yang standard hasil. Betul tak Abang kan? Betul. So benda tu adalah hasil benda-benda yang you dah sabar. Betul. You try bersangka baik. Betul. You cuba untuk tidak, ya benda dah jadi, move on. Allah sebenarnya sangat suka test kita je. Faham tak? Betul, Allah sangat suka test kita. So yang dia nak nampak kita buat ialah berusaha tu mesti sangat bersungguh-sungguh. Faham. Even yang masa kita usahakan tu memang tak menjadi. Tak menjadi walaupun kita dah ikut semua SOP yang sedharma ajar, tapi dia tak close juga. Tapi kita punya inner tu sebenarnya kena sangat-sangat solid lah. Kita memang bila terangkan kepada orang tentang produk kita, kita tak ada tipu-tipu. Kita cakap betul-betul, kita jelas, kita cakap dengan sepenuh hati kita, dan dia tak nak close. Kalau dulu macam muda-muda dulu kita rasa tak close juga, kita akan cepat betul. Tapi all the time bila kita dah semakin dewasa, bila kita dah makin mungkin makin matang juga, kita tahu yang tak apa, tugas kita hanya buat yang terbaik saja. Saya suka. Kalau Allah tak bagi dekat sini, mungkin Allah bagi esok nanti, yang kita tak banyak usaha pun, tapi Allah akan bagi hasil daripada yang penat adalah yang kita yang semalam tak close sale tu. Faham tak? Maksudnya apa saja you kerja buat, you jangan tengok siapa yang ada dekat depan you.
regardless apa dia punya status, you kena bagi yang terbaik juga. Faham. Lepas tu bila you bagi yang terbaik, you percaya nanti Allah yang akan hantar reward tu. So tenang-tenang je, walaupun you tak dapat, macam kalau dulu lah 10 tahun dulu saya nanti mungkin saya tak dapat, saya akan macam bising-bising kan. Tapi sekarang it's okay band tak band, it's okay kalau kita tak close 2,000 order daripada contohnya band negara, tak boleh close tak apa. Tapi you belajar, you learn something tak. Faham, you nak betul, propose something, you kena buat gini, next kita akan cuba. Dia tak ada dah macam pam marah macam ni. Sebab kita tahu semua ni proses untuk kita sebagai seorang majikan, dan juga proses untuk team untuk learn something. So tenang saja, you buat the best je. Faham. Saya suka lah kadang-kadang bila bersembang dengan Puan Dila kan, dia ulang-ulang tenang je. Oh iyalah, tenang je. Tenang juga kan? Mungkin ialah sebelum ni memang tak berapa tenang. Kita dah melalui fasa tak ketenangan tu yang menyebab efek kepada diri kita sendiri. Betul. So memang kalau saya nak cerita ke orang pun memang pasal tenang je. InsyaAllah you akan tenang menghadapi apa jua, dan sukses tu dekat je. Tunggu dia sampai je. Faham. So guys, tenang je dan sentiasa ada jalan lah. Jangan risau. InsyaAllah. Okay. Puan, so dia punya apa, dia mencerita tu makin lama makin seronok, dan saya suka bila Puan bawa ke arah bukan apa, bila bercerita tentang keusahawanan ni. Betul. Tak ramai yang sanggup dan willing untuk relatekan dengan ketuhanan. Oh, okay. Ya, dia kata business kan, business is all about numbers. Number, figure. Kan. Tapi bila bersembang dengan Puan Dila ni, saya rasa macam kita kena back to basic balik. Betul. Very basic, yang di mana sebenarnya numbers is numbers. Itu antara kita punya usaha dan tawakal kita. Yang penting kita ada planning kita, apa nak buat, berapa nak kena buat. Tapi at the end of the day adalah you dah buat yang terbaik tak? Betul. Dan you dapat atau tidak, itu bukan tugas you. Dan saya belajar satu benda adalah apabila kita melepaskan diri kita ini dengan result, Puan. Betul. Maksudnya result tu saya faham kadang-kadang ada orang dia sangat result oriented. Dia memang kena ada target. Tapi dah buat yang terbaik, result tu you lepaskan. So you tidak mengharap pada result tu. Yang penting you dah buat yang terbaik. So dapat atau tidak, kalau rezeki you di situ, adalah kat situ. Itu antara benda-benda yang kadang kita selalu ingatkan untuk, yalah mungkin ada tim-tim kita yang dah betul-betul work hard. Okay. Ada orang dah work hard dah, dia dah tunjuk dah ni dah buat, tapi kenapa tak dapat yang apa lagi yang saya nak kena buat. Saya dah macam ni lah, you dah buat yang terbaik dah. Puas hati tak? Puas hati? Dah. Kan? Dan insyaAllah benda tu akan datang. Cuma itulah kadang-kadang seberapa konsisten kita. Betul. Buat yang terbaik tu. Sebab apa, Puan? Nak capai, contohlah Puan dah biasa, kita dah capai 7 angka, 6 angka, nak capai senang kan? Capai senang, tapi jalannya tetap ada. Nak capai senang, jalan tetap ada. Nak konsisten tu yang susah. Betul. Kenapa? Sebab proses tu lah. So untuk menyambung cerita tentang proses ni, Puan. Situasi sekarang, trend sekarang, anak-anak muda sekarang, Gen Z. Kan? Yang lahir tahun 2000 ke atas. 2000 ke atas. Kalau anak saya tu yang 1 tahun tu taklah generasi berapa kot, kan? Tapi yang Gen Z ni lah, yang di mana sekarang ni dengan social media dia. Sebenarnya saya ada satu soalan nak kena tanya, tapi sebelum kita tanya soalan yang panas ni, sambung kemudian. Puan Dila, so kita untuk kembali lagi. Betul. Untuk sesi yang pertama tadi kita banyak belajar lah. Sebenarnya kadang-kadang bila bercerita tentang background kan, ada orang mungkin ada yang dah start bermula, berhenti di tengah jalan, di mana Puan dah habiskan sampai akhir, dah nak habis dah ni, ataupun dah selesai, kena tukar pula laluan, kena start balik from zero. Betul kan? So demikianlah, tenang je. Betul. Tak ada pilihan lain melainkan tenang je. Betul. Sebab kita nak move forward kan. Betul. So tadi sebelum kita rehat tadi, kita ada satu soalan lah. Berkaitan dengan generasi sekarang ni. Kan, macam mana kita nak berurusan ataupun yelah, nak kita nak pergi jauh ni kan, Puan kan. Dalam dari side Raihana sendiri pun pasti akan ada staff, kan, akan ada team. Yang di mana mungkin kita kena berkolaborasi ataupun kerjasama lah dengan anak-anak muda ni. Dan Puan Dila tanya saya secara personally tadi, apa pendapat tentang Gen Z ni sendiri? Sebelum dia nak bagi jawapan dia lah. Sebab kita nak tahu kok ada soalan jawapan bocor ke? Kan. Kalau tanya saya personally, Gen Z yang ada sekarang ni memang dia macam nak cakap clarity tu bagi dia antara benda yang kita kena highlight lah. Sebab Gen Z ni dia bukannya tak clear tau. Dia cukup tahu dah jalan.
So maksudnya kita tak tahu dia clear ke tidak. Okey. Maksudnya macam clarity tu cukup yang okey tahu buat sale. Dah lah. Rupa-rupanya nak buat sale tu kena ada ini, kena ada ini, kena ada ini, kena ini. So bila dia tahu benda tu macam banyaknya banyaknya nak kena buat kan? Ke kan. So rupanya sebenarnya kita ni sebagai ketua ke leader ke majikan ke so kita jangan suka assume lah. Betul. Jangan cakap berdasarkan pengalaman sekali. Memang jangan suka assume. Soalan ni kena jawab dengan betul-betul tak adalah dari saya macam mana pun membina tim generasi Z Rehanah tu sendiri. Sebab bagi saya kalau bila kita assume tu, itu yang menyebabkan kadang-kadang expectation kita dan apa yang result yang dapat itu akan lari lah. Betul. Dan bila lari basically kita yang tak kecewa. Sampai ke garis penamat tu. Betul. Sebab apa? Baru je pagi tadi kita bersembang dengan tim. Dia keluar satu ayat. Takkan tu pun tak tahu. Okey. Tapi dia cakap dengan kawan dia lah. Bukan dengan saya. Sebab saya ni jadi orang tengah kan kau. Macam inilah. Biasalah budak-budak muda kan. Bila ada masalah ni dia tak tahu nak lepas kat siapa. Sebab tu dia ni buat cerita. So dia takkanlah saya kena explain detail-detail. Yelah kena explain detail lah apa yang awak nak. Visual apa yang awak nak. Betul. Takkan tu pun dia tak tahu sir. Ya. Kan. So puan lagi lah akan berurusan dengan ramai kan tim-tim yang macam tu. Lagi dah siap majikan saja. Betul. So sebelum kita masuk tentang solusi tu, pendapat puan, statement generasi Z kita sekarang ni senang koyak. Apa tu? Setuju atau tidak? Saya setuju. Tetapi dia kena ada dengan disebabkan apa tu kita kena jelaskan. Faham, juga. Betul. Sebab saya berhadapan dengan tim anak muda yang datang bekerja di Rehanah. Okay. So memang kita tak boleh assume. Perkara yang paling pantang untuk kita buat dalam pengurusan ialah assume. Betul. Assume dia orang faham, assume dia orang tahu, Betul. assume dia orang dah jelas. Sebab saya rasa jiwa tu dah berbeza. Setuju. Jiwa kita yang lahir pada zaman yang tak ada gadget ni, semuanya bermula dengan proses yang cukup panjang untuk kita belajar dan faham sesuatu. Okey, nak dapatkan sesuatu tu kita terpaksa go manually. Kita berhadapan dengan banyak kegagalan, kesilapan, sebab kat situ kita belajar. Okey, so dengan zaman ChatGPT, tak semuanya semudah sehujung jari. Betul. So tak sempat nak berfikir, dah ada dah jawapan. Betul. Faham tak? Maksudnya mana learning process kat situ. Betul. Kita tak salahkan kepada kemodernan tu kan. Tetapi untuk kita macam mana nak mengurus this set of person, macam mana kita nak buat supaya jangan bagi dia left out sangat. Dan kita tak boleh tunjuk yang macam kau ni tak betul sangat lah. Masa aku dulu kan sebab Rasulullah kalau dia suruh kita ajar anak pun, Rasulullah SAW dia suruh kita ajar anak pun ajar mengikut zaman tu. Faham tak? Tak ada kata zaman yang sebelum ni kau kena tak boleh nak compare tu, memang sangat tak adil untuk dia generasi muda ni. So apa yang kemahiran yang kena ada pada majikan lah, contohnya kalau saya cakap dari skop majikan dan pekerja, kita memang sort bara lah, kena sabar banyak-banyak. Allahu Akbar. Sort bara kena sabar banyak-banyak dan kena tak ada perkataan yang sangat silap kalau kita buat ialah assume diorang faham. Sebab saya memang ada orang yang rupa-rupa tak faham-faham. Saya faham. Sampailah tahapnya kita panggil cuba dengar ni saat ada orang ketawa. Masa dia terasa lah kan. Itu dulu sebelum dia belajar. 3-4 tahun ni diorang dah faham lah kan. Tapi nak masuknya memang tak boleh tak clear. Kalau kita belajar sale pun bila orang belajar pasal target. Berapa target? Okey, 4 juta setahun contohnya. Betul. So kita breakdown lagi. Kan kita breakdown sebulan berapa? Betul. Mingguan berapa, harian berapa. Betul. Kenapa bila kita bercakap dengan tim kita tak nak buat macam tu dan kita assume dia orang tahu apa yang ada kat fikiran kita. So itulah satu benda yang mungkin kita sendiri kena belajar sebagai pendiri bisnes majikan, yang ambil sedikit masa untuk memahamkan dia macam mana perkara tu nak diwujudkan. Faham? Tapi dalam masa yang sama kita kena bagi ruang kepada anak muda ni untuk bereksperimentasi dengan pandangan dia. Okey. Faham tak? Kita tak boleh terlampau dictatorship sangat. Kita kena jadi yang terbuka juga. Dan kalau rasa benda tu tak sesuai dengan kita, so ambil jalan yang tengah-tengah supaya sebab dia orang, contoh kalau dalam skop Rehanah, dia orang kena faham yang pelanggan Rehanah ni mungkin 30 tahun berumur ke atas. Lah. Okey. So bila dia orang buat TikTok, saya berbulu mata. Sebab dia akan buat TikTok yang berdasarkan budak-budak umur 20-an. Generasi dia lah. Iya, siapa yang nak beli Rehanah kalau macam tu? Tapi maksudnya proses tu yang kita nak bagi tahu, kau yang kena ada masa duduk dengan tim bagi tahu sebenarnya yang macam mana you nak. Betul. So daripada kita sikap menyalahkan, baik kita you yang kena buat
step yang okey, jom kita bincang dengan cara yang tepat dan jelas sebenarnya kita nak macam ni. Betul. Dan dia orang ni sebenarnya orang yang taat dan patuh je. Macam dia taat dan patuh bila dapat jawapan daripada ChatGPT, dia tak akan pergi rujuk lagi kan kat Google. Dia akan taat je, ni betul lah, sahih lah, macam Quran dan hadis lah ni. So macam tu lah, kalau you boleh jadi majikan yang baik, you cakap insyaAllah dia boleh ikut. Faham. So sabar je. Alright, good. So key-nya lah sabar lah, sabar je. Tadi tenang kan, ni hashtag sabar. So nampak tak, sabar sesi pertama tenang, dan yang kedua adalah sabar dengan anak muda. Sebab kita perlukan minda anak muda ni untuk sesuai dengan zaman sekarang. Setuju. Kalau tidak kita akan keterbelakang juga. Betul. So diorang ni kita akan guna kepada skop yang lebih semasa. Yang viral-viral tu kita perlu ada. Betul. Tapi dia punya fundamental tu datang daripada kita. Setuju. Sebab kita yang mendirikan bisnes tu kan, kita yang paling faham sebenarnya. Faham. So samalah kadang-kadang bila macam mana kita sendiri pun berurusan dengan yang lebih muda. Kadang-kadang bukan masalah muda pun, yang tua pun sama juga. Yang tua ni degil sangat pula kan. Ubah-ubahlah, jomlah kita cuba benda macam ni pula. Tak nak. So dia sebenarnya betul lah apa yang disampaikan tadi, dan saya sendiri pun personally Puan Dila bila dengar ayat, oh zaman saya dulu boleh je. Kalau jenis yang korang ajar, buatlah. Zaman-zaman sekarang lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, budak-budak kita punya adik-adik ataupun anak-anak kita ni tak adalah ke arah situ. Tapi itulah kadang-kadang kita ni yang kena, at least masing-masing kena belajar lah. Betul lah. Kan? Mesti kena belajar. Buang topi sebagai seorang majikan. Buang topi, ni trend lah puan gini-gini tak. Kita cari jalan solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Baru kita puas hati. Baru kita kerja dalam suasana yang happy. Kalau tidak, kita ada benda yang tersekat tau. Macam aku tak nak pergi office ni, tak nak tengok muka budak ni. Ataupun dia tak pergi office, tak nak tengok muka bos dia. Boleh sebab jadi? tak clarity lah tu. Betul. Sebab benda yang tak jelas. So kita nak pergi office dalam keadaan happy kan. Faham. Patutlah saya mula boleh relate balik. Kadang-kadang bila kita tak ada orang-orang atasan tu, kita boleh je buat kerja. Betul, tak ada orang yang mengawasi. Maksudnya kalau bos tak masuk office tu kan, elok je masing-masing buat editing. Ada je buat video. Tapi kalau bos baru datang, semua tak kena. Kan, itu font salah, ni warna ni salah. Tu biasa tu. Kan, macam mana. Kan, so kadang-kadang itulah timbal balik yang kita, toleransi kot perkataan yang tepat. Betul, circle of tolerate kita tu besar. Dan untuk membesarkan circle of tolerate tu, mungkin kita bermain dengan ataupun satu skill yang mungkin semua founder-founder kena ada, iaitu communication lah. Betul. Sangat penting communication tu, tools dia supaya benda tu akan cepat selesai. Kalau majikan pun tak pandai nak communicate, bagi arahan yang jelas, jangan terkejut kalau kita punya team pun tak buat hasil yang tak menepati, sebab kita bagi arahan tu tak jelas. Alright, okay, faham. So kalau dari side Puan pula, macam mana Puan amalkan komunikasi yang macam mana tu untuk menyampaikan mesej-mesej tu supaya design, content, media, copywriting semua tu awak kena faham target market kita ni 50. Awak kena faham macam-macam ni. Kalau daripada WhatsApp lambat, awak kena call, awak tak boleh malu. So soalan tadi skill of communication. So macam mana nak bercakap dengan Gen Z ni? Okay. Adakah kita kena WhatsApp juga? Ataupun nak kena cakap, ataupun nak kena ataupun nak kena bagi SOP ke? So how? Kalau dari pengalaman Puan lah untuk tim Raihana. Untuk anak muda ni, kita first kena cuba earn respect dia dengan cara yang jangan dictatorship sangat. Faham. Earn respect dia dengan cara memang kita tunjuk kita sayang dia. Kita care dia. Tahu, kita care dia sampai dia tahu yang dia datang bekerja dengan kita adakah sebab gaji yang akan dapat 1,800, 2,500 je ke, ataupun kita sangat care dia nak pergi mana selepas 3 tahun duduk dengan kita. Faham tak? Sampai ke level tu saya buat. So ini dah mula deep lah ni. So buat apa maksudnya, macam mana boleh nampak sampai sesi one to one ke? Memang saya ada sesi one to one. Maksudnya setiap staff sama ada yang baru masuk ke apa, saya nak tahu you datang kerja sebab apa dulu. Okey, faham. Supaya dia faham yang kita nak nampak dia berjaya bukan datang sebagai pekerja saja. Itu kalau style saya lah. Alright. So bila dia faham kita nak nampak dia berjaya, dan you kena buat kerja dengan sangat bagus, dan apa saja yang kita cakap tu dia akan senang nak ikut. Faham. Dia tak nampak kita sebagai majikan yang suka bagi arahan je. Alright. So you buat dengan ikhlas, nak nampak. Sebab saya kata, kalau saya cakap pagi tadi pun, setiap pagi di Raihana memang kita ada sesi morning briefing. Okay, memang pagi lepas baca Al-Kahfi, diorang akan dengar, sama ada kalau saya masuk diorang akan dengar saya bercakap lah. So pagi tadi saya cakap, you datang hantar resume, dekan tu, dekan ni, dekan tu, kan macam best lah. Tapi bila buat kerja, saya kata boleh buat kerja macam cakap macam tu pagi tadi. Pagi tadi saya cakap. Kenapa?
Sebab yang saya nak cakap ni, saya nak the best bulan 3 nanti detail. Kalau you buat kerja tak detail, memang tak berjaya. Faham tak? Kalau you buat kerja general je, memang tak berjaya. Faham. So kalau you belajar boleh dapat skor dekan apa, so you masa bekerja pun you kena buat macam tu juga. Buat the best. So masa kita nak bagi arahan tu, tunjuk yang kita memang care nak tengok dia berjaya. So insyaAllah apa yang kita sampaikan tu dia boleh follow. Walaupun memang kita akan font tu tak betul. Kan template ni tak betul, warna tu kan salah saya cakap. Betul. Dia kena dengar je lah. So dia macam mendengar seorang ibu ataupun seorang kakak ataupun memang seorang majikan. Kita kena pandai pakai topi tu berbeza-beza. Faham. Ada masa memang saya sangat tegas. Bila saya tegas memang saya kata tukar-tukar. Saya kata buat betul-betul. Kalau saya baik saya akan cakap elok-elok lah. So saya nak diorang selesa. Dalam masa yang sama diorang tetap hormat saya. Walaupun saya baik, walaupun saya mesra, tetap juga hormat sebagai seorang majikan. Jadi kita yang kena pandai mainkan topi tu. Okey, faham. Clear. Jawab soalan? Jawab. So bila kita rumuskan balik sebenarnya kasih sayang tu antara benda yang setiap majikan tu elok kena ada. Ya, betul. Sebab Islam tersebar dengan kasih sayang. Masya Allah. Bukan dengan mata pedang tu. Faham. Saya hari ni kau kena pasal benda ni kan. So nanti jangan risau lah. Kita agak Islamik sikit lepas ni kita tak tahu. Tak apa sebab saya suka. Okay. Kan benda-benda macam ni kadang-kadang kita kena sejarah dah menceritakan dah benda-benda macam tu. Kita just cakap back to basic tadi kan. Tak ada contoh yang terbaik. Kalau cakap pasal dunia keusahawanan, pada saya kalau tanya saya ikon, soalan tak keluar lagi kan. Saya jawab terus. Tak apa. Siapa ikon Puan Adila dalam dunia keusahawanan, memang saya akan jawab Siti Khatijah. Okey. Sebab kehebatan dia, kekayaan dia menyebabkan Islam tu tersebar sampai kita hari ini. Setuju. Disebabkan seorang wanita, saya wanita, dan ramai lagi usahawan kat luar sana adalah wanita, yang mesti ada satu penunjuk arah kenapa kita kena berjaya dalam dunia keusahawanan ni. Faham. Bukan sebab duit semata-mata. Setuju. Sebab kita nak menjadi, kalau saya punya aim ialah menjadi pembayar zakat. Okey. Boleh membuat apa saja memang kembali kepada ummah balik. Masya Allah. Kalau bukan melalui perniagaan, saya nak guna duit daripada mana? Swasta yang mana? Faham. Memang melalui perniagaan. Alright. So sebab tu kadang-kadang bercerita tentang idola lah. Sebab Puan dah tanya soalan dan Puan tanya balik. So saya kena rumus balik lah kan. Saya jawab. So bila kita rumuskan sebenarnya bila cerita tentang idola, public figure. Kan? Kenapa kadang-kadang kita terlepas pandang sosok-sosok yang hebat-hebat ni? Sangat hebat. Sangat hebat kan? Dah diceritakan dalam Al-Quran pun. Kenapa kita tak dapat ataupun mungkin generasi sekarang tak perasan? Mungkin kerana kurangnya budaya membaca lah kot. Sebab kadang-kadang yalah nak baca balik sejarah ni kan bukannya senang kan. So melainkan kalau kita desperately mencari siapa yang aku nak follow mungkin kalau yang lelaki ni ataupun usahawan lelaki ni dia akan ambil Nabi Muhammad SAW lah. Betul. Ataupun mungkin Abu Rahman bin Auf ke bagaimana dia menguruskan pasar dia, betul? Cuma kalau dari segi perempuan ni saya sendiri pun macam lah betul lah. Kan sebab kadang-kadang kita tak nampak sangat untuk dari sisi yang usahawan wanita. Ya. Kan. So terima kasih Puan sebab ingatkan kami balik. Kan. Realign balik. Sebab tu kadang-kadang sebab saya nampak rakan bisnes saya ramai yang wanita. Dan saya sangat salute diorang sangat-sangat berjaya dan saya yakin diorang pun ada ikon yang baik untuk diorang follow. Betul. Alhamdulillah. Right. So bila kita sambung sikit soal haram, cara berkomunikasi kita pun dah clear, clarity, kita tak nak assume lagi. Tak boleh assume, no. Kan. So team semua dah insya-Allah dah. Kan. So sekarang ni dari side Puan pula. Saya pula. Yelah kadang-kadang bukan apa, secara individu lah, bukan Puan sendirilah, Puan Dila, cuma sekadar individu ni kan kadang-kadang kita dimomokkan ataupun disuap-suap dengan feed posting-posting yang di mana sekarang ni ya semua orang nak instant, nak cepat. Kan di mana Puan daripada nak instant untuk berjaya. Nak berjaya, nak kaya, nak cepat cantik, nak cepat sihat. Kan. So di mana Puan banyak menekankan semua tu memerlukan proses. Betul. Dan proses ni ambil masa. Kan. So macam mana Puan handle that kind of di mana trend sekarang semua nak cepat dan mana pegangan Puan pula sabarlah. Kan terus ada proses. So macam mana Puan balancekan benda tu? Okey, tu soalan yang deep sikit lah kan. Saya cuba jawab. Kalau kita memang zaman sekarang zaman media sosial. Betul. Kita akan cepat rasa teruja dan kita cepat rasa nak cuba juga buat benda yang sama, tapi kita lupa yang sebenarnya kita duduk di kasut yang berbeza.
Faham. Okey, tetapi bila kita tak sedar yang kita sebenarnya di kasut yang berbeza, walaupun peluang tu ada yang sama, kita mungkin akan ada rasa cepat frust nanti bila kita tak berjaya. Betul. Seperti mana yang kita nampak kat depan sana. Sebab tu bila kita cepat rasa frust sebab kita tak boleh capai macam mana kita nampak dalam media sosial tu, kita tiba-tiba sabotage diri sendiri yang kita rasa memang kita tak layak lah. Faham. Start lah mungkin aku memang tak boleh berjaya lah. Akulah yang paling tersakiti, contoh ni kan. So dia akan lead kepada benda yang sebenarnya tak boleh dielak, tapi jadi tak boleh dielak sebab kita tak boleh nak faham yang sebenarnya semua berlaku pada waktu dan masa yang berlainan. Setuju. Contoh kita berdoa, kita nak buat semua ni dan kita minta Allah makbulkanlah sebab aku nampak orang ni boleh berjaya bla bla, tapi sebenarnya tak berlaku macam tu. Satu benda je yang kita kena yakin dan percaya ialah yang kita tahu setiap yang berlaku pada waktu yang Allah dah tentukan ia akan berlaku. Faham tak? Bukan waktu tu terus berlaku. Dan kita memang tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Setuju. So saya rasa untuk orang yang tak boleh nak overcome benda ni, macam dia akan, waktu sekarang orang cepat swap tau. Sebenarnya lagi stres kalau dia tak erti nak overcome kan. So saya rasa tindakan yang paling penting yang masa buat bila kita berada dalam keadaan kita tak boleh nak kawal fikiran kita, mindset kita ialah jauhkan sekejap. So kena Kuarantin sekejap, rehat sekejap, puasa sekejap. Wow. Supaya kita boleh evaluate sendiri diri kita tu sebenarnya di tahap yang mana. Kita tengok balik kita nak kejar apa sebenarnya dalam dunia ni. Betul. Kalau kita nak kejar kejayaan tu sangat objektif. Kalau kita nak kejar bahagia tu pun sangat objektif. Bahagia kalau macam kita mana? nak meletakkan bahagia kejayaan tu adalah bila orang buat macam ni baru aku bahagia. Bila orang buat macam ni, tim buat macam ni dengan cara aku baru orang bahagia. Kita akan cepat akan rasa kecewa. Sebab kita terlampau banyak expectation. Betul. Sebanyak mana you letakkan expectation kepada orang, setinggi itulah you akan bakal dikecewakan. Masya-Allah. Boleh tak kita tenang-tenang je? Betul. Kan kita nak bahagia, kita nak tenang, kita nak kaya, semua tu boleh. Betul. So you just buat je proses yang patut you kena buat. And then you kena sabar sebab masa tu akan tiba juga. Kalau you ditakdirkan ada kegagalan. Okey, macam saya sendiri, kalau saya cerita diri saya, sebelum saya pergi ke umrah tu sebenarnya banyak benda yang dah berlaku. Umrah yang paling latest ni? Ini umrah yang paling latest yang tak plan pun nak pergi. Saya plan tu 4 hari tu kata nak pergilah, jom kita pergi, tiba-tiba dapat pergi. So kat situ saya dapat banyak benda yang saya belajar. Cuma saya nak cakap, sebelum berlaku daripada fasa tu, saya memang melalui fasa yang kita boleh kata kita terpaksa tutup semua benda. Social media tutup, orang pun tutup. Betul-betul duduk diam dan diam. Okey, sampai apa yang saya boleh bercakap, saya jumpa dengan psikiatris je. Saya jumpa dengan psikologis. Itu perkara yang saya terpaksa lalui. Bila kita tak dapat cope dah dengan semua benda, dengan expectation orang, dengan harapan orang, dengan tanggungjawab yang sangat besar. So masa tu kita tahu sebenarnya Allah nak you duduk sekejap. Faham. Okay. So bila kita berada di situasi tu, kita tahu sebenarnya Allah bukan tak nampak usaha kita. Okay, Allah nampak benda tu. Betul. Tapi proses tu sebenarnya kadang-kadang kita kena stop sekejap. Kita tengok sebenarnya kita nak apa. Okay. So bila kita dah tenang waktu tu, proses tu makan masa dalam 7 bulan kot. Lama. Okay. Lama kan? Lama. Tapi masa tu kita dapat banyak sangat pengajaran yang sebenarnya kita nak apa je dalam hidup ni. So soalan proses 7 bulan tu untuk menjawab soalan Puan Dila, Puan nak apa je pada waktu itu? Saya nak tenang saja. Saya nak bahagia saja. Dan Allah bagi dah cukup banyak. Mungkin saya terlampau banyak nak penuhi expectation orang. Itu benda yang sangat bahaya. Kita terlampau nak penuhi expectation orang supaya kau kena buat macam ni. Kan tidak, aku tak boleh buat macam ni. Sebab sebagai seorang pendiri bisnes, dia banyak nak memikirkan apa benda orang boleh dapat bila kita berusaha. Tapi benda tu sebenarnya buat kita sakit. Sebab kita merasakan semuanya akan berlaku bila kita yang buat. Faham. Kita terlupa yang kita sangkutkan sebenarnya engkau adalah alat sahaja. Yang menjadikan tu betul boleh berjadi dan berjaya ialah yang kat atas tu. Setuju. So bila saya mula melepaskan semuanya, dan saya kata okey Allah, aku dah tak tahu nak buat macam mana. Macam mana kita solat, kita angkat takbir, sebenarnya kita surrender ni. Aku dah tak tahu apa dah ni. Allahu Akbar kan. Faham. So masa tu bila kita surrender balik semua ni bagi pada yang atas tu balik, masa tu kita lega sangat. Bila kita ada surrender tu, dan masa tu Allah susun balik satu persatu, sampailah saya rasa jemputan umrah kali ni tu saya rasa yang paling istimewa. Dia punya graduation lah. Saya rasa itu graduation dia. Graduation saya rasa benda tu saya tak sangka ke situ yang Allah nak tunjuk. Masya-Allah. Macam tu. Faham. Sebab kadang bukan apa yang Puan cerita, Puan Dila. Kadang-kadang
ini adalah ini level Pondila tau. Maksudnya yang orang dah berpengalaman, dah pernah belajar sampai master, lepas tu 18 tahun berniaga. Dan masih merasa benda yang sama. Masih rasa macam kita kena memenuhi semua ekspektasi orang. Bayangkan yang adik-adik muda kita yang mungkin baru 21, 20 yang baru sedang mendengar ni. Ya, yang sedang melihat, mendengar. Kadang-kadang diorang kan terinspirasi dengan diorang punya influencer, tiktokers yang di mana macam kayanya dia ni. Kan, so dia membandingkan kita ni sama umur tapi kenapa kau di sini? So aku pun macam tu juga. Betul. Kan? Dan bila diorang tak dapat, tu yang kadang-kadang nak kena cantik lah, nak kena kaya lah, kena itu sanggup buat apa saja, betul? Betul. So apa yang puan cerita tu, alhamdulillah kan, sedikit sebanyak walaupun kita tak go into deep sangat, tapi sedikit saya dapat merasakan lah kan, benda ni adalah benda yang memang kita sendiri kena amalkan. Sebab tu kena quarantine tu kena ada kan, rehat sekejap, pause sekejap tu penting. Ya, betul. So nak cerita pasal pause dan lain-lain, kita akan sambung kejap lagi. Alhamdulillah puan. So dah hampir setengah jam ni. Okey. Lama juga ni kan. Sedar tak sedar Sedar tak sedar banyak saya dapat. Yang saya suka kadang-kadang bukan apa, kita boleh bercerita tentang usahawan ataupun apa kisah bisnes ni, tak ramai orang nak mengaku dan bawa ke arah kerohanian. Okey. Jaranglah. Kadang-kadang benda tu bagi orang, ada orang dia agak sensitif. Kan, yelah kadang-kadang kita buat podcast kot, takkan kita nak cerita macam ustaz pun ajar benda tu, takkanlah kita nak share balik. Ada orang macam tu. Kan dia rasa macam tu kerja ustaz, biar ustaz yang share, kita ni cerita about business. Tapi sebenarnya itulah realiti dunia sekarang ni. Kadang-kadang yang di mana kita dah usaha macam-macam, dah buat macam-macam menggunakan kudrat dan usaha kita sebagai seorang manusia ni, at the end tetap kadang-kadang sampai satu level, Tuhan kata nak buat sendiri, buatlah. Betul. Dan semua tak jadi. Sebab apa? Sebab kita boleh berada kat tempat kita sekarang ni, mungkin pangkat dan level yang kita sekarang ni, semua disebabkan Tuhan bagi izin dan Tuhan mudahkan. Betul. Mungkin boleh jadi Tuhan hantar pasangan yang memahami. Kan, mungkin ada orang tak ada rezeki untuk dapat pasangan yang memahami, tak dapat tim yang macam sangat, terus dapat tim yang world class. Betul. Kan, ada yang memang dapat yang berpengalaman, resume cantik tapi hauk. Betul lah. Kan. Tapi itulah, terima kasih sekali lagi Puan Nila. Yang pertama sebab sudi datang atas jemputan kami kat sini. Terima kasih juga jemput Rehanah datang sini. InsyaAllah. Kan. So kalau Rehanah perlukan apa-apa, just bagi tahu je. Alright, so kita tak nak buang masa sebab kita nak sambung lagi satu tajuk, ataupun bukan tajuk lah, menyambung sesi tadi. Sebab dia kadang-kadang bercerita tentang stres, ataupun bahasa sekarang ni mental health. Mental health. Mental health kan. Sekarang semua orang duk cerita pasal mental health. Orang ingat kalau mental health pun misi gila. Betul? Kan? Padahal it's not about tentang mental health itu tu kena gila dulu, tak. Kadang-kadang ialah kesihatan mental kita nak kena jaga. Sebab tu kalau dalam bidang sales perempuan, ini yang kena ini kena lapang. Betul. Dan sales tu akan datang. Tu tips dia. Ya. Selagi ini tak settle, macam ni nak lapang. Betul. Kalau ni dah settle, ini tak lapang pun tak guna juga. So dia kena duduk lapang dan insyaAllah masuk. So bercerita tentang mental health ni puan. Kan, kadang-kadang puan tadi pun secara off recordnya tadi puan ada cerita banyak. Kan, bukan apa, saya tak naklah pergi korek tanpa izin, tapi puan sendiri willing to share. So apa pendapat puan? Maksudnya puan ada challenges ke ataupun pengalaman tentang mental health ni sendiri ke? Macam mana puan? Satu pendapat yang kita kena tukar dekat persepsi masyarakat sekarang ialah orang yang dirujuk kepada psikiatris itu adalah orang gila. Faham. Itu benda yang sangat-sangat salah. Termasuklah orang yang pergi jumpa psikologis tu adalah orang yang sakit jiwa juga. So saya rasa benda ni sangat-sangat perlu kita bagi penerangan yang pengertian tu salah. Sebabnya dalam dunia yang serba laju dan serba cepat ni, kan, kadang-kadang dia tak dapat cope kepada kebanyakan orang. Saya rasa kebanyakan orang dah. Sebab pengalaman saya sendiri, bila saya pergi ke dua-dua tempat, kita pergi kat kerajaan, kan, hospital kerajaan, dan kita pergi kat swasta juga. Rupa-rupanya dekat sana ramai sangat orang yang sedang mendapat rawatan untuk pesakit mental, dan mereka pakai baju sangat-sangat proper. Dia bukannya corang cari apa kan, yang macam yang tak gambaran tu, gambaran kita serabut serabai, tak. Dia macam saya juga yang pakai proper, macam
macam apa ya, orang-orang yang bekerja kan. Tapi memang mendapat rawatan, kita tunggulah. Kalau pergi ke kerajaan, kita terpaksa tunggu nombor yang sangat lama, dan memang sangat ramai orang mendapatkan khidmat nasihat benda tu. Faham. Secretary, psikologis, benda tu satu benda yang cukup penting sekarang untuk kita dapat khidmat bantuan yang tepat. Okay. Sebab bila kita rasa, kita buang dulu stigma yang kata kalau pergi kat sini adalah orang gila sahaja. Faham. Tak. Sebab saya rasa itulah tempat yang paling selamat. Sebab pengalaman saya, faham, bila kita bercerita kepada individu yang kita expect dia akan faham seperti psikologis, psikoterapi yang faham kita, rupanya tak. Kita bagi tahu kawan baik kita contohnya kan. Betul. Kita mengharapkan dia yang paling faham, tapi at the end dia tak jadi, dan benda tu akan jadi sangat-sangat berat lagi pada kita, sebab benda tu jadi fitnah balik kat kita. Faham. Jadi bila kita meluah di tempat yang salah, benda tu memang sangat bahaya. Setuju. Baik saya rasa kita pergi kepada pakar yang boleh tengok, evaluate masalah kita, dan jangan takut bila orang kata kita pesakit mental ke apa, tak. Memang mental kita kena diurus dengan sangat baik. Setuju. Kalau dalam bidang perundangan, dia ada undang-undang kesihatan mental, memang ada. So siapa-siapa yang didera secara mental ni boleh dikenakan tindakan mahkamah pun. Faham tak? Tapi semua orang tak tahu. Yang orang kata, kalau contohnya lah, kalau media sosial sekarang banyak orang buat body shaming sebenarnya. Bully cyber ke apa, itu menyebabkan kecederaan kepada mental. So kalau di saya masalah di peringkat media sosial pun dapat juga. Tapi kita nak cakap ya, semuanya ada undang-undang yang boleh cater, dan benda ni memang kena diurus dengan sangat baik. Dia tak boleh berlaku macam tu je. Faham. So masalah kesihatan mental memang kena diurus dengan pakar. Alright. So jangan takut, jangan rasa macam kita ni orang gila. Kan, sebab benda tu memang sangat bahaya. Sebab kita tengok waktu PKP, perangkaan orang bunuh diri tu lebih ramai masa tu dengan orang COVID. Lebih ramai. Masa ramai orang tendensi untuk bunuh diri sebab tak boleh nak cater dengan masalah. Dan nak orang yang berniaga. Faham tak? Orang-orang yang berniaga, yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Betul. Kalau benda tu tidak diurus dengan sangat baik, benda tu sangat bahaya untuk jiwa dia sendiri. Faham. So saya rasa saya dah going through proses tu semua, dan alhamdulillah kita jadi getting better lah. Yang penting pergi dapat nasihat. Kalau you rasa memang tak selesa, kalau sekarang kita selalu cakap anxiety, depression. Ya, betul. Sikit-sikit anxiety, sikit depression, lepas tu EL. Gitu Contoh. Tapi kan sebab perkataan anxiety ni menjadi apa tu, pemerhatian pihak kerajaan, sebab budak-budak yang berada di sekolah menengah, dia dah ada ujian anxiety tau. Dulu kita tak ada benda tu. Betul. So dia kerajaan sangat concern kesihatan mental. Itu satu benda yang sangat baik. Faham. So kat situ kita tahu dah budak ni tahap berapa sampai ada unit counselling. Dulu kita ada unit counselling je kan. Betul, PRS. Tapi bila ada ujian-ujian begitu sampai dia boleh dirujuk, so masalah dia settle dengan cepat. So masalah anxiety ni memang wujud, masalah depression ni memang wujud. Dan yang paling penting, bila kita berhadapan dengan orang yang macam ni, yang paling penting adalah sekeliling tu. Faham. Itu yang kena sangat jaga. Sebab kalau you berada dalam lingkungan yang tidak support, you akan lagi depressed. Faham. So jangan condemn orang yang sakit begini, tapi bantu. Kalau kita tak dapat bantu, jangan keluarkan kata-kata yang menyebabkan dia lebih sakit. Faham. Macam tu. So benda tu biasa. Dapatkan rawatan dengan segera. Betul. Dan daripada sharing Puan Dila pun, ada dua benda lah yang saya boleh highlightkan ataupun saya keluarkan keyword. Yang pertama adalah kita kena cari the safest place untuk bercerita. Betul. Dan tempat bercerita ni bukannya untuk semua orang, sebab tak semua orang faham. Contohlah macam orang bisnes juga. Kita cerita dengan orang government, dia tak relate. Dia tak vibe tu sama. Sebab macam alah buat apa nak penat nak berniaga dah bulan pagi waktu ini. Kan sama juga bila kita bercerita. Sebab tu kadang-kadang kita sendiri tu kena ada kita punya safest place nak cerita kat mana. Safe place yang kita rasa selamat untuk kita ceritakan semua benda. Betul. Okey, itu sangat penting. Kalau kita willingness nak menjadi pendengar, so cuba jadi pendengar yang baik. Tak perlu nak condemn orang tu, dengar saja. Betul. So don't judge lah. Jangan judge. Sebab kan, kita tak ada dalam kasut dia. Faham. Itu antara sisi yang bagi saya penting jugalah. Sebab kadang-kadang bila kita bekerja dalam tim yang ramai macam ni, so masing-masing dia ada dia punya struggle dia, terasa hati dia. Kan, dengan KPI-nya, dengan OKR-nya. So semua lagi-lagi ni hari terakhir ni Puan. Tiba-tiba semua orang jadi OKU. Semua ada sakit mental pula tiba-tiba kan. Sebab tu kadang-kadang kalau bila cerita pasal tu, macam mana Puan accept keadaan tu? Ya, kadang-kadang ada orang macam
aku okey. Tapi bila ada orang tegur, mungkin orang pertama tegur puan rasa macam okey ke? Yalah. Tak ambil, tak indah sangat lah. Tapi bila puan rasa macam-macam, puan kata macam aku perlu bantuan lah. Waktu bila dan macam mana puan terima hakikat yang puan perlukan bantuan tu? Okey. Mungkin ada orang bagi tahu saya Puan Dila ni orang yang ego sangat. Dia tak pernah kenal saya, tapi dia kata saya belajar tengok rawatan mata, tengok apa, dia kata Puan Dila ni jenis yang ego sangat. Okey, kejap Puan. Yang orang yang tak kenal puan, dia komen tu, dia komen kat dia seorang saintis. Bila dia berjumpa dengan saya, dia datang dekat HQ Rehana, dia kata Puan Dila ni saya nampak dari segi mata puan, sebab dia memang dia belajar pakai otak. Dia kata urat mata ni sambung ke otak. Dan puan ni jenis orang yang sangat memendam banyak sangat benda dan tak suka share. Okey, saya rasa saya accept yang benda tu. Tetapi puan pergi dapatkan rawatan boleh, sebab saya nampak puan tak sihat. Walaupun saya rasa saya sihat je. Betul. Okey. Betul, saya rasa saya sihat je, tapi bila dia cakap itu saya rasa triggered. Dia ni tak kenal aku, tapi semua benda yang dia cakap tu yang saya sedang face. Faham tak? Saya memang face benda tu. Dia kata seorang yang, sebab saya memang jenis tak reti nak minta tolong orang. Sebolehnya saya akan selesaikan semua tu sendiri. Tapi bila kita nampak signal pada body kita dah tunjuk yang sebenarnya kau kena rehat ni, tiba-tiba kita tak boleh function, otak kita cepat, tiba-tiba lupa, tiba-tiba dia tergelap, tiba-tiba tak boleh berfikir. Itu saya rasa macam dah limit dah. Bila saya pergi doktor baru saya tahu stage saya dah severe, stage 5. Itu yang last kali dah. Maksud kalau Puan Dila ni paksakan lagi, mungkin dia boleh shut down. Itu benda yang saya hadapi lah. Tapi okey, soalan dia macam mana saya nak accept. Pertama memang kena accept dia lah. Yelah, memang kalau buat memang lah kena accept. Cakap macam tu, kita memang kena accept. Rupanya aku dalam stage macam ni, barulah aku tahu yang aku memang kena dapatkan bantuan. So bantuan daripada segi apa je yang sebenarnya orang nak dapat, sebab semua orang tu berbeza-beza. Betul. Saya hanya nak dapatkan khidmat nasihat dan sokongan je. Betul. Okey, untuk judge saya banyak-banyak itu memang saya tak boleh kan, sebab saya tak pandai nak cerita semua benda. Setuju. Tapi maksudnya accept, you memang kena dapatkan bantuan. Dan dalam masa yang sama, nak tak nak memang kita kena pergi balik bahagian spiritual kita lah. Faham. Okay. So kalau kita rasa, saya belajar ni kalau kita ada masalah dengan manusia, sebenarnya kita ada masalah yang ke atas tu. Faham tak? So sebenarnya saya tak boleh repair orang yang sekeliling. Saya tak boleh nak ubah orang pun. Saya tak boleh ubah persepsi orang pada saya. Tapi apa yang saya boleh ubah ialah tindakan saya kepada tindakan mereka. Sama ada saya nak absorb semua kata-kata mereka, sama ada saya nak absorb semua kata-kata yang menyebabkan saya lagi jatuh nanti, ataupun saya boleh tepis je. So saya rasa perkara yang saya boleh buat ialah kawal apa yang saya nak percaya. Okey, dan buat apa yang saya boleh kontrol sahaja. Dan baiki hubungan saya dengan yang atas tu. Sebab bila kita dah baiki ke atas tu, Allah selesaikan semua tanpa kita usaha untuk bercakap ke, bagi penerangan ke, apa saja tu. Memang satu persatu tu Allah tutup. So saya rasa cukup kita bercakap banyak, menerangkan apa saja, nak nampak kita macam kita sebenarnya tak macam ni, sebenarnya cukup semua tu. Okay. So fokus kepada kita. Bila kita dah sakit, kita kena pastikan kita sihat kembali. Dan kita buat kali ni, bila kita nak bangkit daripada kesakitan ataupun kejatuhan tu, kita kena bangkit kerana siapa? Kita nak penuhikan expectation orang lagi tak? Ataupun sekarang kita fokus kepada kita dan fokus apa yang Allah nak kita buat. Sebaik-baik manusia ialah Allah kata yang akan memberi manfaat kepada orang. So kita fokus itu. Kita nak buat manfaat kepada orang, dan kita buat kali ni sebab dia, bukan sebab orang dah. Alright. So apa saja yang berlaku, kita akan go je. So bila masa Allah kata dah stop, kita akan stop. Tiba-tiba Allah nak kata ambil balik semua, Allah ambil balik semua. Sebab kita semua pinjaman je. So itu buat kita rasa kita tak takut nak kehilangan apa-apa dah. Masya Allah. Bukan apa, kadang-kadang bila puan menyentuh perkataan kehilangan, di mana tahun ini dan tahun lepas banyak orang bercerita tentang kehilangan. Ya, betul. Banyak sangat kan. Kadang-kadang dia dah jadi macam satu trend. Betul. Kehilangan ni, kehilangan ni, suamilah, macam-macam lah. Ya, suami, tim, bisnes. Kehilangan kereta kesayangan. Kereta sayang, kan? So maksudnya kena melepaskan lah. Kadang-kadang kita beli benda tu mungkin sebabkan alhamdulillah saya dah achieve sekian. So itu adalah reward. Self reward. Maksudnya kita ada itu sebab kita dapat. Tapi certain kita kena terima, accept yang di mana kita kena adjust. So kita kena let go lah. Let go. Sebab bila let go tu sebenarnya dia tamsilan dia macam ni Kalau ada satu tali, ada satu string kan yang dia nak menarik kita kat sini. Dan kita sayang untuk kehilangan dia. So kita pegang string tu macam ni kan. Betul. Dan kita macam main tarik tali. Sakit tak tangan? Sakit sangat kan? Sakit yang sangat-sangat sebab kita terlampau sayang. So cuba kita lepaskan. Sakit tak kat sini? Tak. Kita boleh tak cari string yang lain?
InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Betul. Kalau memang Allah kata itu bukan rezeki kita, kita dah berusaha banyak, kita berniaga, kita dapat certain target, nak dapat achieve. So tapi Allah kata tidak izin, so tak apa, let go. Sebab selagi Allah bagi kita nyawa, Allah bagi peluang untuk kita berusaha untuk buat yang lain-lain lagi. Faham. So belajar untuk let go. Sebab rezeki tak akan salah alamat. Kalau betul dalam mulut kita, untuk kita, kalau betul itu bukan kita punya, dalam mulut pun jatuh. Betul. Kalau kita itu memang kita punya, daripada jauh pun dia datang. Setuju. So hashtag dia apa lagi? Tenang saja. tenang. Sentiasa ada jalan, insyaAllah. Sentiasa ada jalan. Belajar lepaskan. Belajar accept kehilangan. Faham. Sebab tu kadang-kadang, yalah, kehilangan tu kita kena bukan apa, fasa nak menerima tu yang kadang-kadang agak sukar kan. Sebab yalah, kita dah usaha. Ya, betul. Kita rasa itu kita punya. Ya, betul. Sebab kita rasa kita punya, itulah yang menyebabkan kita memegang benda tu sampai sakit lah. Padahal apa yang kita pegang tu bukan kita punya. Kan semua orang cakap semua Allah punya. Macam lagu nasyid semua Allah punya, betul lah kan. Dan itulah rupanya betul. Betul sangat. Sebab tu kan kita pelan-pelan satu hari daripada satu hari jadi lebih baik lah daripada yang sebelumnya, insyaAllah. Alright, so Puan, sebelum saya minta Puan bagi nasihat, kadang-kadang kan ada satu ada soalan lah. Soalan kan, lagi ada satu last. Okey, tadi dia kata last kan. Yang last tadi yang nasihat. Ni soalan terakhir. Okey, soalan terakhir ni dia kadang-kadang kita kan sedang dalam keadaan yang down. Okey, betul. Tengah diuji dengan kejatuhan. Ya, betul. Puan setuju tak dengan statement di mana kalau kita tengah jatuh, tengah down, tak ada siapa nak tolong kita? Sebenarnya tak ada siapa nak tolong kita. Puan setuju ke? Ataupun sebab kita tak buat sesuatu orang tak tolong, ataupun memang sebenarnya orang tak kisah pun. So apa Puan pendapat macam Puan tengah jatuh lah kemarin kan. Sebenarnya memang langsung tak ada orang ke yang nak tolong? Sebab orang sekarang cakap, bila aku ada something semua orang ramai. Bila aku diuji tak ada apa-apa, semua pergi, tak ada siapa nak tolong aku. Kan, biarlah aku seorang lah, stres. So kalau dari set Puan tu, pandangan Puan macam mana? Betul ke tak ada orang nak tolong tu ke sebenarnya? Nombor satu, kita kena accept jatuh tu perlu. Baik. Jatuh tu perlu sebab masa kita jatuh tu, Allah sedang filter kita siapa yang akan berada dengan kita. Faham tak? Sebab masa kita jatuh tu, kita tengok orang yang betul-betul, dan ini berlaku pada saya lah kan, yang betul-betul kita rasa BFF lah, sampai matilah kau tarik tangan aku, kau tarik aku tarik tangan kau. Tapi masa kita jatuh tu, baru kita nampak real ialah adakah dia orang yang akan support kita masa kita berada dalam keadaan paling bawah. Betul. Okey, dan tiba-tiba mungkin masa jatuh tu Allah hadirkan orang yang kita tak tahu siapa dia, tapi dia yang Allah hadirkan untuk menarik tangan kita naik ke atas balik. Faham. Okey, dan kalau statement kita ialah tak ada orang nak peduli kat kita, tak boleh juga. Faham. Sebabnya nombor satu, kita yang kena belajar accept untuk menerima pertolongan orang. Setuju. Sebab saya dulu adalah orang yang tak suka minta tolong kan. Sebab saya rasa saya semua boleh handle sendiri. Sebab daripada kecil ialah saya diajar untuk berdikari tadi. Faham. Kan. Sebab struggle. So sebenarnya cuba kau buka ruang, sebenarnya ada je orang nak tolong, orang yang tepat nak tolong. Tetapi kali ini kau kena berhati-hati siapa je yang boleh masuk dalam ruang selamat tu. Faham. Sebab masa kita jatuh, kita sangat hati-hati berkenaan dengan siapa kita nak percaya. Okey, dengan siapa yang kita nak bercerita, dengan siapa yang kita nak saukkan balik tangan tu supaya kita nak naik balik. Betul. So soalan saya punya pendapat ialah jatuh tu perlu. Jatuh itu adalah satu proses filter yang sangat penting. Sebab masa jatuh kita belajar sangat banyak benda. Faham. Okey, jangan kata orang tak nak bantu, orang nak bantu, tapi kita yang kena filter pula siapa yang akan bantu kita. Betul. Siapa yang boleh masuk dalam ruang kita tu. Faham. Jawab soalan kan? Jawab. So apa sahabat, kita nak tambah, kadang-kadang kenapa kita rasa macam tak ada orang nak bantu kita? Sebenarnya Puan Dila dah jawab dah tadi. Sebab apa? Sebab kita yang tidak membuka hati untuk menerima bantuan. Tapi tak boleh salahkan orang tu juga. Sebab biasanya orang yang begini, dia ada trust issue. Mungkin dia terlampau banyak percaya ke orang, and then kepercayaan dia tu diragut. Betul. So dia berhati-hati. Cumanya memang kena minta tolong. Just ask help. Betul. Kadang-kadang kalau kita ada masalah, kadang-kadang kawan-kawan ramai je sedang menanti, jomlah macam okey tak, bila orang tanya Puan Dila okey? So kenapa saya nak kena lebih-lebih tanya betul ke okey? Mata tu tak sihat tu mana okey? Nanti kita pula kata macam overthink pula, betul lah. So itu tu kadang-kadang kita lah secara individu jangan pernah rasa macam salah untuk minta tolong. Salah rasa minta tolong kadang-kadang kita rasa macam yang minta tolong banyak sangat tu lain cerita lah. Sikit-sikit lepaskan kat orang. Tapi kita ni kita kena terima hakikat kita tak boleh buat semua benda. Ya, sebenarnya kat situ kan kena buang ego kita kot. Betul. Walaupun kita aku tak ego pun. Tapi sebenarnya sebab kita rasa kita boleh buat semua benda. Sebenarnya kita lepaskan minta tolong. Betul. Just
just minta tolong. Saya rasa itu mungkin kita punya tagline dia lah, just minta tolong. Tak kisahlah bantuan sale ke, bantuan mental health ke, just minta tolong. Ya, so macam mana kita minta tolong, kita cerita nantilah. Alright, so episod yang seterusnya. Ya, mungkin kita jemput lagi ke bercerita pasal benda ni kan. Mana tahu, insya-Allah. So Puan Dila, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah kan saya sendiri banyak belajar. Okay, so last, ni betul-betul last dah ni. Janji Sedharma. Janji. Apa pesanan untuk pada kita punya viewers? Okey. Kan? Saya tak reti nasihat okay. Saya tak reti nasihat, saya tak reti mengajar, tapi yang ada ialah saya nak berkongsi sahaja. Okey. So dalam kehidupan kita memang kita akan diuji dengan banyak kegagalan. Faham. Sebab Allah tak bagi syurga tu dengan senang. Faham. So dia akan banyak sisi-sisi ujian yang kita kena lalui, sebab dunia ni memang ujian tempatnya, imtihan, ujian. So tapi apa yang kita boleh belajar selepas kita melalui fasa semua ini ialah, yang pertama, kalau kita still menyalahkan orang, kan sebenarnya perjalanan kita nak capai kepada jawapan tu masih jauh. Atas apa sahaja yang berlaku, kita akan salahkan orang. Sebab orang tu lah aku jadi macam ni, sebab orang tu lah layan aku macam ni, aku jadi sakit macam ni. Okay, kalau kita still lepas dapat ujian dan kita menyalahkan orang, sebenarnya pencarian kita kepada jawapan tu masih jauh. Alright. Nombor dua, kalau kita menyalahkan diri sendiri, sebenarnya apa yang berlaku ni semua salah aku, tak apalah, aku accept semua salah aku. Okay, dia dah stop untuk nak menyalahkan orang lain. Dia fokus kepada diri dia. Okay, pencarian dia tu mungkin dah makin hampir, tapi tak selesai lagi, sebab dia still menyalahkan diri. Okay, kadang-kadang berat juga bila semuanya salah aku. Ya, kadang-kadang menjadi nyampah pula kau je. Okay. Itu macam, tapi dia dah stop menyalahkan orang lain. Betul. Itu satu benda yang dia akan release sikit. Tinggi sikit lah level dia. Dia dah tak rasa dendam ke orang tu. Tak apalah, mungkin kesilapan aku sebab aku terlampau percaya dekat dia. Okay. Mungkin kita assume ke. Okay, so stop, jangan salahkan orang. Cuba kita tengok apa yang mungkin menjadi kesilapan kita. Betul. Tetapi apabila kita mula, fasa yang terakhir ialah kita mula tidak menyalahkan sesiapa. Kita tak menyalahkan orang, kita tak menyalahkan diri sendiri. Kita sedar takdir ni Allah tentukan untuk kita belajar sesuatu dan untuk kita sampai ke darjat yang lebih tinggi lagi. Kalau kita berjaya melalui fasa-fasa tu, just accept saja. Dan kita tahu kita belajar sesuatu. Itu fasa yang terakhir. Kita dah selesai kepada pencarian. Last sekali sebenarnya apa sahaja yang berlaku memang dah decide ke atas. Tapi untuk sama ada kita berjaya lalu itu, naiklah darjat kita, ataupun kita sebenarnya lagi jauh daripada dia. Faham. So kita pilih nak yang mana. Wah, dia itu saja. Penutup dia tinggal Puan nak pilih nak yang mana. Kan, sebab bagi saya complete lah. Bagi saya complete apa yang Puan sebut tadi, 3 fasa tadi, dengan tidak menyalahkan orang adalah level mungkin yang paling rendah. Yang sebelum ni kita salahkan orang, kita belajar untuk tidak salahkan orang. Lepas tu kita dah mulai accept itu bukan salah orang, mungkin ada salah kita. Mungkin ada. Mungkin kita yang tak bagi cukup arahan. Mungkin kita tak bagi, kita kata semua yang berlaku tu, contohlah kalau anak kita nakal, mungkin ni sebab bapaknya ni mungkin tak cukup baik. Bagi makan Maggi ke? Mungkin boleh jadi kan, mungkin tak cukup bagi vitamin ke. So kita terima kat sini. Cuba tak makan madu ke? Ataupun mungkin the final level ataupun the paling grand level yang paling tinggi tu, mungkin kita just accept. Selepas kita dah tak salahkan orang, kita pun dah perbaiki diri sendiri, dan situasi tu masih sama. Mungkin ini di fasa kita belajar yang sebenarnya itu dah di luar bidang kuasa kita sebagai seorang manusia. So kita boleh move on lepas tu. Dah nak macam mana, anak dah macam tu. So kita adjust lah supaya anak tu boleh perform di tempat lain. Kita duk push juga pergi ke sains ke, push juga ke art, dia tak jadilah. Betul lah. Itu kalau kita cerita dari segi anak lah. Anak kita boleh suruh-suruh, tapi kalau manager macam mana, tak boleh kan. Tapi it's a learning process lah, saya rasa. Alhamdulillah. Dia macam sesi healing lah hari ni saya. Saya ada sesi healing. Sesi dia punya, saya sendiri pun rasa lega. Mungkin boleh jadi pagi tadi ada something benda baik kot yang saya buat. Alhamdulillah, hari ni saya jumpa orang yang baik-baik. Masya-Allah, alhamdulillah. Saya pun jumpa orang yang baik-baik dekat sini. Alhamdulillah. Yang bagi ruang dan peluang untuk kita sharing. Sebab saya rasa setiap apa yang berlaku tu memang untuk kita ceritakan dalam bentuk yang baik supaya menjadi pengajaran untuk yang lain kot. Faham. Alright. So semogalah insya-Allah episod kali ini, walaupun mungkin dia agak serius sikit, bagi saya yang mendengar ni menanah lah. Yang bercakap itu kan daripada hati. Zahas kita sedang macam Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Tapi it's a learning process. Tak nak, kita kena lalui fasa ni. Kita kena sedar. Siapa lagi? Kita tak boleh bawa orang, betul tak Pandila? Tak boleh. So dengan insyaAllah lah, dengan recording macam ni, terlintahlah kat TikTok ke, terlintahlah kat YouTube ke, Reels ke dan lain-lain, tiba-tiba
Jangan assume, tenang-tenang je. Kan, enjoy the process. Betul. Right. So Puan Dila, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. So ini adalah the penghujungnya kan untuk episod kali ini. Saya sendiri pun belajar banyak juga, dan semoga recording ini memberi banyak sangat manfaat kepada yang melihat, yang menonton, dan kalau boleh cuba sampaikan juga pada kawan-kawan kita yang lain. Alright, so bila anda rasa dapat sesuatu kan dan nak belajar lagi, jangan lupa untuk komen di bawah. Alright, so itu saja daripada saya Sedharma. So dengan Puan Dila Raihana, insya-Allah kita jumpa untuk episod yang seterusnya. Bye-bye. Bye.